wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera semua. Baik, hari ini kita sambung bab 8, bahagian yang terakhir bab 8, pertukaran gas dalam manusia. Okey, sebelum ni kita tengok jenis-jenis pernafasan, kemudian mekanisme pernafasan. So, sekarang kita tengok pertukaran gas dalam manusia. Okey, sebelum kita masuk pertukaran gas dalam manusia ni, kita kena ingat balik proses resapan. Sebab proses pertukaran gas ini dia banyak melibatkan, bukan banyak, memang semuanya melibatkan proses resapan ya. Resapan yang kita belajar masa bab 3. Okey. So, apa itu proses resapan? Resapan ialah pergerakan molekul ataupun ion dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah, menuruni kecerunan kepekatan sehingga keseimbangan dinamik tercapai. Okey. So, yang paling penting kena ingat, apa maksud resapan tu? Okey. Okey. Okey, lepas tu kena faham ini juga, resapan di dalam proses pertukaran gas, resapan gas berlaku dari kawasan kawasan tekanan separah tinggi ke kawasan tekanan separah rendah. Okey, apa maksud tekanan separah tu? Kalau dikatakan tekanan separah oksigen tinggi, tekanan separah oksigen tinggi itu maksudnya kepekatan oksigen tinggi. Kalau tekanan separah karbon dioksida tinggi, maksudnya kepekatan karbon dioksida tinggi. Boleh ya? Okey. Sorry. Okey. Tengok ni ya. Sebelum cikgu terangkan proses pertukaran gas itu, cuba ingat balik masa form 3 kalau cikgu tidak silap, kita ada belajar sistem peredaran darah. Ada kan? Cikgu nak sure silibus kamu, tapi cikgu rasa ada sistem peredaran darah manusia. Okey? Ada. Cikgu ingat ada jantung kan? Okey, kita ada belajar jantung masa menengah rendah. Paling basic kita kena tahu jantung ada sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian ada auricle, ada ventricle. Okey, kemudian salur jantung tu ada vena cava, arteri pulmonari, vena pulmonari dan aorta. Ada 4 kan? Okey, lepas tu kita kena tahu juga arteri membawah darah beroksigen, kan? Semua arteri membawah darah beroksigen kecuali arteri pulmonari. Manakala vena, semua vena membawa darah terdioksigen kecuali vena pulmonari. Itu ada belajar masa menengah rendah. Boleh kan? Okey. So, sekarang ni kita, kalau kamu tengok gambar ni pun ada di dalam buku teks. Okey. Okey, darah terdioksigen, maksudnya darah yang kurang oksigen. Darah ni ada 2. Darah terdioksigen, deoxygenated blood dan oxygenated blood. Okey, darah terdioksigen tu dia ada banyak karbon dioksida. Darah beroksigen ada banyak oksigen. Okey, so darah yang terdioksigen akan masuk ke dalam jantung melalui vena cava, betul? Darah dari semua badan. Yang warna biru ni darah terdioksigennya, deoxygenated blood, masuk ke dalam jantung melalui vena cava. Kemudian jantung akan pump darah ke peparuh. Darah keluar ke peparuh tu melalui arteri pulmonari. Ni arteri pulmonari. Okey? Ke peparuh. Di peparuh akan berlaku proses pertukaran gas di antara kapilari darah peparuh dengan alveolus. Okey? Lepas tu, selepas berlaku pertukaran gas, darah tadi akan dapat oksigen. Jadilah dia oxygenated blood, darah beroksigen. Darah beroksigen akan masuk semula ke dalam jantung melalui vena pulmonari. Okey? Kemudian jantung akan pump darah ke seluruh badan melalui aorta. Okey kan? Itu tahu kan? Okey, so sekarang cikgu harap yang itu boleh ingat balik yang masa form 3 tu. So sekarang cikgu akan terangkan proses pertukaran gas yang berlaku semasa di peparuh dan juga semasa di sel, kan? Okey, sekarang kita tengok di peparuh.
tadi darah dari seluruh badan dipam oleh jantung ke peparu. Okey, so darah yang sampai ke peparu, tekanan separah karbon dioksidanya adalah tinggi. Okey, darah yang masuk ke dalam peparu melalui arteri pulmonari tadi, tekanan separah karbon dioksidanya tinggi. Maksudnya, darah itu mengandungi kepekatan karbon dioksida yang tinggi. Boleh ya? Berbanding di dalam alveolus. Boleh tengok sini ya. Okey, ini kapilari darah peparu, ini ialah alveolus, kan? Okey, ini alveolus ni oksigen masuk masa kita bernafas, kan? Okey, ini darah ni. Darah ni kepekatan karbon dioksidanya tinggi, tekanan separah karbon dioksidanya tinggi. Okey, oleh sebab kapilari darah ini kepekatan karbon dioksidanya tinggi ataupun tekanan separah karbon dioksidanya tinggi berbanding dengan alveolus, maka karbon dioksida tadi akan meresap keluar dari kapilari darah ke dalam ke dalam alveolus. Boleh? Kemudian karbon dioksida tadi akan disingkirkan ke atmosfera melalui hidung dan juga mulut kita. Okey ya? Okey, dalam masa yang sama, kita bernafaskan dalam masa yang sama, alveolus ini kepekatan oksigennya lebih tinggi berbanding dengan kapilari darah. Ataupun tekanan separah oksigen di dalam alveolus lebih tinggi berbanding dengan kapilari darah. Oleh sebab itu, oksigen akan meresap masuk daripada alveolus ke dalam kapilari darah. Boleh? Okey, kemudian setelah meresap ke dalam kapilari darah, oksigen tadi akan bergabung akan bergabung dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Ingat kan yang ini ada belajar masa form 3 kan? Okey, satu molekul hemoglobin akan bergabung dengan 4 molekul oksigen membentuk oksihemoglobin. So, oksigen di dalam salur darah kita tu, dalam darah kita diangkut ke seluruh badan dalam bentuk oksihemoglobin. Boleh? Okey. Selepas pertukaran gas tadi berlaku di peparu, darah tu daripada darah berkarbon dioksida jadilah darah beroksigen kan? Okey, darah beroksigen tadi akan masuk ke dalam jantung semula melalui vena pulmonari, kemudian akan keluar melalui aorta dan dipam ke seluruh badan. Okey, di seluruh badan kita, di seluruh sel-sel badan kita apa yang berlaku? Di sel badan kita berlaku respirasi sel. Okey, kita sudah tengok kan respirasi sel dia akan membebaskan gas apa? Gas karbon dioksida. Okey, respirasi sel membebaskan karbon dioksida. Maksudnya, tengok sini. Okey, oleh sebab respirasi sel, ni sel badan kita kan? Ni sel badan kita. Okey, oleh sebab respirasi sel berlaku di sel, so maksudnya sel ini tekanan separah karbon dioksidanya lebih tinggi daripada kapilari darah. Okey, jadi karbon dioksida daripada sel akan meresap ke dalam kapilari darah. Okey? Okey, boleh ya? Okey, dalam masa yang sama, di dalam kapilari darah tadi tu ada oksihemoglobin kan? Okey, bila sampai di sel badan, oksihemoglobin tadi akan terurai kepada hemoglobin dan juga oksigen. So, di dalam kapilari darah itu tekanan separah oksigen lebih tinggi daripada di dalam sel. Jadi oksigen akan meresap masuk ke dalam sel daripada kapilari darah meresap ke dalam sel. Okey, so begitulah pertukaran gas berlaku di dalam alveolus, peparu dan juga di dalam sel badan kita. Boleh ya? Kalau tidak faham nanti boleh tanya cikgu ya. Okey. Okey. Pengangkutan gas di dalam badan kita, kalau oksigen dia memang diangkut di dalam
darah di dalam sistem peredaran darah kita dalam bentuk oksihemoglobin. Ya, dia akan bergabung dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Okey, pengangkutan karbon dioksida pula ada 3 cara. Okey, yang pertama 70% diangkut sebagai ion bikarbonat, 23% sebagai karbaminohemoglobin. Maksudnya 23% karbon dioksida akan bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk karbaminohemoglobin. Okey. Tetapi affinity yang ini kena faham juga, affinity oksigen terhadap hemoglobin adalah lebih tinggi. Maksudnya kebolehan oksigen untuk bergabung dengan hemoglobin adalah lebih tinggi daripada karbon dioksida. Okey? Jadi ini tidak memberi masalah lah kepada kita. Okey? Yang jadi masalahnya bila ada karbon monoksida. Sebab affinity karbon monoksida terhadap hemoglobin adalah lebih tinggi berbanding dengan oksigen. Jadi bila ada, kalau di dalam darah kita tu ada oksigen dan karbon monoksida, yang akan bergabung dengan hemoglobin adalah karbon monoksida. Oksigen tadi tu tidak akan bergabung sebab affinity karbon monoksida tu lebih tinggi. Karbon monoksida ni kita boleh dapat daripada asap kereta. Sebab tu lepas tu karbon monoksida tu dia boleh menyebabkan keracunan pada otak, boleh menyebabkan kematian ya. Sebab tu ada yang budak tertinggal dalam kereta tu dia meninggal kan, sebab karbon monoksida. Okey, 7% terlarut, karbon dioksida tu terlarut dan diangkut sebagai asid karbonik. Okey. Okey. Ini pengangkutan karbon dioksida daripada sel badan ke kapilari tisu. Okey, di tisu tadi, cuba ingat balik, cikgu sudah terang tadi. Di tisu tadi, di sel-sel badan kita tadi, ada sel badan, ada kapilari darah. Okey? Sel badan kita ke tekanan separa karbon dioksida lebih tinggi, so karbon dioksida akan meresap ke dalam kapilari darah. Okey? So di dalam kapilari darah tadi tu, karbon dioksida akan meresap ke dalam eritrosit. Eritrosit ni sel darah merah ya. Okey, dia akan meresap ke dalam eritrosit dan akan bertindak balas dengan air untuk membentuk asid asid karbonik. Okey, membentuk asid karbonik. Karbon dioksida bertindak balas dengan air membentuk asid karbonik. Okey, tindak balas ini dimungkinkan oleh enzim carbonic anhydrase. Okey, ini enzimnya. Okey, kemudian asid karbonik tadi akan terurai kepada ion hidrogen dan juga ion hidrogen karbonat. Okey, boleh ya? Cikgu ulang ya. Karbon dioksida yang masuk ke dalam kapilari darah tadi akan bertindak balas dengan air membentuk asid karbonik. Kemudian asid karbonik akan terurai kepada hidrogen, ion hidrogen dan ion hidrogen karbonat. Okey, ion hidrogen karbonat ni akan meresap ke dalam plasma darah dan diangkut ke peparu. Boleh ya? Okey. Bila sampai di peparu, ion karbonat tadi, ion hidrogen karbonat tadi tu akan meresap semula ke dalam eritrosit. Okey. Bila dia masuk dalam eritrosit, dia akan bergabung balik, akan bertindak balas balik dengan ion hidrogen membentuk asid karbonik. Asid karbonik ini akan ditukarkan kepada karbon dioksida dan air oleh enzim carbonic anhydrase. Okey, tindak balas ini adalah tindak balas berbalik ya. Okey. Boleh ya? Okey, so karbon dioksida dan air tadi tu akan kita bebaskanlah dari peparu tadi, kita akan bebaskan ke atmosfera. Akan dibebaskan ke atmosfera bila kita menghembus nafas. Okey, boleh ya? Okay. Kalau tidak faham nanti tanya cikgu balik ya. Kalau cikgu ulang banyak-banyak kali ni, panjang pula video ni. Okey. Kemudian kita tengok penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi manusia. Okey, COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Okey, contoh COPD ni adalah asma. Asma tahu kan? Asma ni, okey. Cuba ingat balik, kita sudah belajar masa mendengar rendah, peparu kita ada dua, kemudian trachea kan? Trachea, kemudian ada bronchus. Daripada bronchus tu dia bercabang menjadi bronchial. Okey, di hujung bronchial ada alveolus. Boleh ingat kan? Okey.
Asma ni, dinding bronkial kita bengkak. Bila bengkak, laluan udara sempit, mengingatkan kita sukar untuk bernafas. Okey, tengok ni. Ini normal. So, ini orang yang ada asma. Dia punya dinding bronkial tu bengkak. So, ini adalah gambar bila dia punya asma tu during attack. Maksudnya bila dia punya asma tu datang, dia lagi kecil. Sebab tu kalau orang asma ni dia bernafas tu bunyi kan? Sebab laluan udara tu kecil. Okey? Kemudian bronkitis kronik. Kronik bronkitis. Okey, kita bronchial menjadi radang. Radang ni inflammation atau infection. Radang ni dia jadi merah bengkak ya. Okey, bengkak kemudian tersumbat. Lepas tu bronkitis ni dia ada banyak mukus. Bila ada banyak mukus kita selalu batuk. Kemudian di bronchial tu sepatutnya ada trachea, ada cilia. Cilia tu fungsinya adalah untuk menyingkirkan kotoran ataupun mukus yang berlebihan. Tapi bila cilia orang yang ada bronkitis, cilianya rosak. So, mukus yang berlebihan tidak dapat disingkirkan. Okey. Ini dinding bronchial orang yang bronkitis Okey. Kemudian emfisema. Emfisema ni alveolus membesar, dia mengembang, kemudian dia tidak kenyal. Tidak kenyal, dindingnya rosak. Bila alveolus tu rosak, jadi jumlah luas permukaan untuk pertukaran gas semakin berkurang. Jadi pertukaran gas tidak efisien, menyebabkan kita akan kekurangan oksigen. Okey. Begini, ini alveolus yang normal, ini alveolus yang ada emfisema. Okey, ini ialah faktor-faktor yang menyebabkan chronic obstructive pulmonary disease. Okey. Yang pertama smoking. Smoking sama ada active smoking ataupun active smoker ataupun passive smoker. Okey. Pokoknya asap rokok lah. Sama ada kita merokok ataupun kita jadi passive smoker. Jadi passive smoker ni sebenarnya ada punya efek lagi besar daripada orang yang merokok. Kan tahu kan di hujung rokok tu ada filter kan? Orang yang tidak, maksudnya orang yang merokok tu dia ada filter. Asap yang masuk ke dalam peparunya tu ada filter. Jadi tapis sikit. Tapi orang yang menghidu asap rokok tidak ada filter. Kita ni yang jadi passive smoker ni lagi berisiko tinggi. Okey? Okey, kemudian dia disebabkan juga oleh faktor genetik ya. Asma, bronkitis semua tu boleh disebabkan oleh faktor genetik. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan kita, kalau kita yang selalu di tempat pekerjaan kita tu kita terdedah kepada chemical, bahan kimia ataupun habuk. Okey, lepas tu okey, ini asap ya. Asap yang di dalam rumah kan. Okey, kemudian salah satu juga faktor yang menyebabkan COPD ni adalah pencemaran udara. Semualah tu daripada kilang, daripada asap kereta, semua yang asap-asap tu lah. Okey. Okey, itu sahaja. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu ya. Okey, terima kasih.